والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Jadi malam ni kita masuk dalam satu bab. Jadi insya-Allah dia ada sepipi saja. Malam ni kita habis selalu dah sepipi, iaitu bab maskhul khaufain. Bab ini suatu bab pada menyatakan menyapu mauza. Jadi untuk kita yang orang kampung yang tak faham ataupun tak reti mauza ni gapo, abu bawa mari mauza. Beli di luar negeri luar. Hak ni orang panggil mauza. Ataupun dalam istilah kitab Jawi kita orang panggil khauf. Khauf ni dia buat daripada kulit. Setiap khauf kena buat daripada kulit. Dan dia ni dia ada dua tapai. Satunya tapai lek atas, satu tapai lek bawah. Bawah ni sebagai tapak. Dan dia ni kadang-kadang khauf ni dia bawah tapak ni dia serupa tapak selipar kita. Ada juga jenis sebab tu, ada juga. Tapi kebanyakannya tapak je beg ni, dia serupa atas dan bawah dia serupa. Nah, orang panggil khauf. Bila khauf pakai zaman kita lah ni dia pakai zip, dia ada zip. Tapi kalau zaman dulu dia pakai kacing. Nah, zaman Rasulullah dia pakai kacing. Zaman Rasulullah buat daripada kulit kambing, kulit lembu, nah, tak kira kulit gapo-gapo pun asal kulit buat jadi khauf ataupun mauza ni tadi. Jadi mauza ni salah satu daripada orang panggil alat ataupun penggunaan dalam diri manusia. Supaya kita baju ni lah, kita kena ada baju untuk lindung kita daripada panas, daripada hujan ni, kita ada baju dan tutup aurat di atas perintah Allah Subhanahu Taala dan sunnah Nabi SAW. Begitu juga dengan khauf ni tadi, dia ada jadi sebagai satu benda yang dihajat oleh manusia. Bila? Sekarang tak kira zaman Nabi SAW dulu pun ada dah. Dan dengan sebab Nabi SAW pakai ni tadi, maka ni orang panggil satu benda yang diamalkan oleh Nabi SAW, maka kita kena ambil guna dia juga. Kalau kita dalam hidup kita tak biasa pakai dia, maka satu amalan kita telah luput dalam diri kita. Bila kita luput amalan Nabi SAW, walaupun peringkat kita di atas syurga nanti tinggi, tapi ada satu bahagian kita kosong. Kerana kita tak amalkan amalan daripada Nabi SAW, iaitu khauf ni tadi, umpamanya. Nah, orang panggil mauza ni tadi. Jadi mauza ni tadi, bila kita akan boleh pakai, nanti dia akan royak masalah kita nak pakai ni ketika bila dan sebagainya. Tapi Abu nak royak dulu masalah mauza ni tadi. Kenapa kita kena mengaji? Masalah khauf ni tadi. Kita rasa benda ni tak perlu kita mengaji pasal kita tak ada benda ni. Nah, benda orang panggil kasut kulit ni tadi, stoking kulit ni tadi kita tak ada. Kita tak kena mengaji lah. Serupa dengan masalah kita kata kita apa? Tayamum. Kerana kita ada air, kita guna air. Tapi bila tidak ada air, maka kita kena bertayamum. Kita kena bertayamum. Begitu juga dengan mauza ni tadi. Ketika kita sehat dan sebagainya tak apalah, tapi bila ketika sakit maka kita berhajat benda ni. Bila kita akan dapat, iaitu ketika kita ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala alihkan jasad kita ni kepada tempat lain. Contoh kata kita duduk negeri Siam ni tak apalah, bila kita masuk, kita pergi haji, buat umrah, sana suasana dia lain. Iklim ataupun dia punya keadaan panas dan sejuk dia tak serupa, maka kita tak tahu lagi, kita tak pergi. Kita boleh duduk dak ke sana. Bila kita tak boleh duduk, maka mungkin kita akan berhajat pada benda ni. Maka bila berhajat pada ni, kita kena tahulah cara nak guna benda ni. Cara nak guna benda ni lah orang panggil ilmu. Tu kalau kita pergi kepada Arab, kalau kita pergi kepada negara-negara lain, Eropah, kita pergi Perancis, dan sebagainya. Kita ni biasa makan berat, makan lobok, makan ketai, udang. Tapi kalau oleh sebelah lain, dia tak makan beras, dia makan gandum, dia makan daging. Orang sana hari-hari makan daging. Sebab itu lembu lenu banyak. Jadi makanan tu dia memanaskan tubuh badan dia. Dalam keadaan sejuk pun buat dia pakai baju biasa je. Tapi kalau kita kena pakai baju sejuk, kena pakai baju tebal dan sebagainya, maka kena berhajat dengan benda ni juga.
Lepas tu kalau kita di tempat kita sendiri, bila kita akan berhajat? Bila kita demam sejuk. Kaedah dalam Islam, bila kata kita berhajat dengan benda ni, iaitu ketika kita demam panas, demam sejuk, ataupun kita sakit yang berhajat kepada kaki kita ditutup. Kalau ketika sejuk, agama kita ajar iaitu katupkan telinga kita ni, lubang telinga ni katup. Sebab itu tudung buat jadi apa? Serbai buat jadi tudung. Tutup telinga. Maka sejuk tak masuk di telinga kita. Maka orang panggil sejuk tak akan masuk dalam tubuh kita. Kita panas tubuh kita tu tak pergi tempat lain. Duduk dalam diri kita saja. Yang keduanya kaki. Kaki kena tudung ataupun kita katup kita punya kaki tadi. Dengan kita katup kaki kita, maka panas dalam tubuh kita tak hilang. Jadi tak sejuk. Bagi orang yang nak mati, Allah SWT akan tarik dia punya kepanasan dalam tubuh badan dia, tu yang akan tarik. Hilang. Sebab diri manusia ni dia ada apa? Ada tanah, ada air, ada api, ada angin dalam diri kita sebagai manusia ni. Kita ada apa? Tanah, air, api, angin dalam diri kita ni. Kita tak khabar kita kata beg ni saja je kulit, daging, tulang gini je. Tapi dalam diri kita ni ada 4 unsur ni. Ada api pun ada, air pun ada. Maka yang mana satu dia lebih daripada temperature dia, kadar dia tu terlebih, maka kita akan rasa tubuh kita tak gerak, lemah dan sebagainya. Banyak air berdoa, payah juga. Banyak api berdoa, payah juga. Banyak angin berdoa, sampai setengah semayang dia lepaskan angin. Orang panggil banyak sangat. Dari segi lebih daripada tahap dia tu. Jadi bila kata kita sejuk, maka kita berhajat kepada panas. Cara panasnya ni lah, di antara Islam ajar kita, iaitu pakai khauf ni tadi. Jadi nak pakai khauf ni tadi, jadi kita lacung sekaligus dah. Ini suatu bab pada menyatakan menyapu 2 mauzah. Pasal dia kata 2 mauzah, dia tak boleh pakai sebelah lah, dia kena pakai 2 belah. Ni 2 belah. Kita kaki 2 putung tak? 2 putung. Ada kaki orang seputung, kena pakai seputung. So sajalah. Tapi kita kaki 2 pakai 2 lah. 2 mauzah, 2 khauf ni. Bermula memakai mauzah itu tertentu bagi umat ni saja. Dengan makna kata umat dulu tak ada hukum pakai benda ni, tak ada. Adapun kita umat akhir zaman ni tadi disuruh oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana Nabi SAW pakai. Apa yang Nabi SAW pakai, apa Nabi SAW buat, kita kena buat. Situ. Maka dituntut akan dia pada tahun yang ke-9. Ni hukum jatuh atas mauzah khauf ni tadi pada tahun yang ke-9 daripada hijrah. Kata Syekh Ahli Subramalisi, Faraun, terkadang yang memakai mauzah wajib menyapu akan dia sebab kerana sedikit air. Sebab sikit air, kita masalah nak ambil wuduk, tapi air sedikit. Kalau menyebabkan kita menyapu kaki, tak sapa, tak habis. Orang panggil air tu habis dulu, baru kita air tu habis dulu, kaki tak habis basuh lagi. Kita ambil wuduk kena basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki. Itu 4 rukun yang wajib kita laksanakan dalam wuduk. Masuklah kepada niat. Lepas tu niat dan tertib. Lepas tu bila mana kita sapu tadi, kalau air sikit nak ambil air semayat. Tapi kalau air ni kita gunakan, contoh kata air segelas je, basuh muka boleh, basuh tangan boleh, basuh sapu kepala boleh. Tapi kalau nak basuh kaki, tak cukup dengan air. Lepas tu beno. Maka kita boleh berhajat dengan mauzah ni tadi. Sebab basuh sapu mauzah ni dia tak serupa dengan basuh kaki. Basuh kaki dia kena celitkan jari yang kita ni, jari kanan kita ni, ujung jari anak ni tadi kita akan selitkan di jari-jari kaki kita. Lepas tu lomokan sampai kepada mata kaki kita tu. Kena sapu situ. Maka kena ratakan air, jangan ada yang menghalang air daripada kena kepada kulit anggota kaki kita tu. Barulah sempurna. Adapun kita tak kena, maka tak sah dari segi basuh kaki. Bila tak sah basuh kaki, tak sah dah air semaya. Bila tak sah dah air semaya, maka kita nak semaya tak leh. Maka ketika tu dia kata tiada cukup air hendak membasuh 2 kaki, atau sebab pecek waktu. Mana kata apa?
kita ni kalaulah kita ambil wuduk, kita nak sampai kepada basuh kaki tu tadi, waktu habis. Bagi orang yang jaga waktu, mungkin dia pergi jalan, buat perniagaan dan sebagainya, dia kata dek ni kalau klik rumah ni dek Zuhur ni, dek Zuhur. Padahal dia dalam perjalanan tu ada jam, ada apa orang panggil, kereta lekat, kereta terbalik dan sebagainya lekat. Kereta lekat tengah batal. Lek nu nak pergi tak boleh, nak undur belakang pun tak boleh. Kalau tinggal kereta payah kat orang pula. Kena duduk dalam kereta. Contoh kata nak semaya pun cemar, seluar cemar. Takdirnya. Lagu mana? Padahal dia gamak kata siapa siapa. Maka dia kata lepas pada wela sekat jalan dan sebagainya tadi, bila sampai rumah, kalau dia pergi ambil semaya, masuk dah waktu asar, maka berdosa. Maka berdosa. Lepas tu, kalaulah masalah takdirnya, kalau dia pakai benda ni, khauf ni tadi, dapat. Bermakna kata, tak berhajat kepada sapu kaki tu banyak masa tu tadi, basuh kaki tu tadi. Maka dengan Fauzan ni dia sebentar saja. Kerana Fauzan ni cara basuh dia tak serupa dengan basuh kaki. Calit saja le atas, tolok le bawah. Dua keadaan. Ni naik, ni tubik. Dua itu. Serang, cuk. Kanan, serang, truk kiri. Dah, Allahu Akbar. Jadi orang panggil mudah dari segi cara menyapu air ke dia. Situ. Pecek waktu, keluar waktu semayang jika membasuh kedua kaki, atau kerana dia kata hendak melepaskan orang yang hendak tenggelam. Panggil apa ni? Orang ni selai air. Dah nampak kita dah tak perahu selai air. Kita ni jenis orang ada air semaya semua. Lepas tu kita ambil semaya. Kalau anu terjun air tak apalah niat kaki basuh kaki tak apa. Dan ni padu takdirnya kita nak menghabiskan air semayang kita dengan kita membasuh kaki kita. Orang ni mati lagi. Maka kita ni pakai dengan sebab kita pakai khauf, ambil air tak terjun. Tolong orang yang tenggelam. Boleh. Tu orang panggil kelepasan. Atau yang seumpama dengan dia ikutlah, asalkan masa waktu singkat menyebabkan kebinasaan, maka dengan sapu khauf tu berhajat, maka kita kena boleh pakai khauf ni tadi. Maka wajib atasnya menyapu supaya dapat ditunaikan semayang pada waktu tadi. Masalah kata, contoh kata waktu singkat dah ataupun pecek dah nak masuk waktu lain dah, maka kita boleh jaga semayang kita dan dapat dia menolong orang yang diharapkan lepas daripada pertolongan tadi. Orang nak hajat pada pertolongan, kalau kita nak galit dengan masuk kaki, tak ada orang itu. Binasa orang itu dan sebagainya. Dengan kita pakai khauf, sapu beg tu, tak apa dah. Su'ila radhiyallahu anhu ditanyakan daripada orang yang muhrim. Memakai mauza, adakah harus sapu atau tiada? Dan adakah ia seperti orang yang memakai khauf yang dirampas orang atau tiada? Orang buat haji pakai khauf ni boleh tak? Dia tanya. Satu lagi, orang ni apa? Dia berkenal. Abu ni ada khauf. Lepas tu apa? Sekat tengah jalan nak kelik lagi, bu, nampak aku kenal. Kalau jual mahal ni, dia ambil rapah. Lepas tu dia pakai ni, dia rapah daripada abu, daripada orang. Lepas tu dia ambil pakai. Boleh tak kalau dia pakai, dia pergi semaya tu? Boleh ke tak? Maka dia jawab bahawasanya tiada harus ia menyapu atas mauza bagi orang yang buat haji. Ihram. Bersalahan orang yang memakai khauf rampas. Orang khauf rampas, curi barang orang, ambil barang orang ni tadi, dia ni haram memakai dia. Dia pakai tu haram. Pasal apa? Pasal barang curi, barang rampas, dan sah menyapu. Kalau dia sah sapu tu tadi, sah. Maka dia semayang boleh tak? Semayang boleh. Sah semayang dia sebab dia wuduk dia sah. Tapi perbuatan dia tu rampas tu yang berdosa. Dan perceraian orang yang muhrim itu tegah daripada memakai, daripada sekira-kira pakainya, pakai orang muhrim tu, dia pakai tu haram dah. Maka seolah-olah itu adalah khaufnya tiada boleh dibuat berturut-turut berjalan dengan dia. Maka nak pakai tu tak boleh dah. Lepas tu nak pakai nak bawa pergi jalan sebagainya, pakai seumur nak pergi mana-mana tu tak boleh dah. Orang yang buat ihram tu, buat haji tu, umrah.
Bersalahan. Kenapa orang haji umrah tak boleh? Sebab dia berjahit. Dia sebab menutup atas. Sebab itu orang buat haji dia tak boleh, orang jatuh dia tak boleh pakai apa? Kupiah tak boleh pakai, tak boleh tudung kepala. Menutup tu tak boleh. Sebab tu orang pakai ihram ni balut, sekadar balut saja. Nah, makai tak boleh. Ambil baju, kita pakai baju kita ni. Sarung, barang-barang sarung tak boleh. Nah, barang menutup tak boleh. Ni orang panggil menutup kaki, tak boleh. Lepas tu orang yang rampas ni tadi dia kata baik tak? Bersalahan khauf yang dirampas boleh, atau yang dicuri tegahnya, sebab menyengaja ambil hak orang, iaitu hak orang dengan tiada redha. Haram dari segi dia curi barang orang tapi dia sapu dan dia menggunakan benda tu tak apa. Su'ilah radhiyallahu apa maknanya kata dua mauza, dan jikalau dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi seorang adalah padanya banyak daripada dua kaki. Dia ni ada kaki tiga. Takdir. Lepas tu kita mengaji ni dua mauza, dua ni saja. Lepas tu kalau kaki dia tiga, kaki dia empat. Dan tiada dapat beza pula dah. Kalau dapat beza, kaki ni halus. Bermakna kaki dua ni je kaki teh. Maka kaki teh ni lah hukum kita basuh kaki ketika kita ambil semayang. Tapi kaki dia tiga ni serupa. Nak gerak boleh gerak belakang. Jadi orang panggil tak ada berbezaan. Di antara tiga kaki tu semua serupa belakang. Dan daripada asalnya, iaitu dua kaki tu. Dan berkehendak memakai dua mazhar. Dia ni berhajat, sejuk berdoa, kena pakai benda ni. Kalau lepaskan kaki sejuk, jadi mungkin nak demam dan sebagainya, kena pakai berhajat pada benda ni. Maka dipakaikan bilang-bilang kakinya. Kaki tiga, pakai tiga kan, kena pakai dua saja. Dan berkehendak menyapu je, kena buat sapu tu pula, sapu tiga ke, sapu dua je. Maka memada disapunya dua saja. Kena sapu dua saja ke kau no? Atau tiada. Boleh tak dapat tiada disapu sekalian, kena basuh tiga tu. Maka dia jawab bahawasanya harus ia menyapu. Menyapu itu hendaklah ditutup segala kakinya dengan khauf. Kaki dia kena pakai khauf tu tiga-tiga kaki. Dan disapu ia akan segala kakinya. Itu masalah kalau orang takdir kaki dia banyak butung, lepas tu serupa belakang. Adapun kaki yang tak serupa tu kita check kaki tak serupa tu, maka kaki yang dua tu yang kaki sempurna, maka dua tu saja yang kena pakai khauf. Satu lagi yang tak sempurna ataupun yang kurang sifat dia tu tak kena pakai. Supaya kita masalah yang kita ngaji yang lepas, masalah orang ada jari seputung lebih. Biasa dah. Nampak orang jari seputung lebih dek tepi ni. Dek tepi ni. Maka yang diwajibkan sapu ni mana? Ambil air semayang. Ni sajalah. Ni yang lebih ni orang panggil lebih. Lebih ni tak wajib dah sapu. Ni saja. Kita ngaji lepas tu dah. Orang mandi wajib ke apa sebagainya. Ni yang lebih ataupun setengah-setengah orang ada butuh apa dah? Daging terlebih. Mandi wajib, ni kena basuh dah. Tak kena basuh dah lah, dia terlebih orang panggil. Barang lebih Habis itu. Su'ilah radhiyallahu adakah harus wali memakaikan akan mauzah? Jadi Abu pun nak baca sampai habis sebab kita nak khotek kitab ni dia kena selah demi selah. Jangan tertinggal. Nyanyi. Orang panggil nyanyi apa? Nyanyi pengarang kitab. Dia buat dah. Kenapa pun tak baca? Kita baca. Musannif buat, kita baca sampai habis. Sikit kita habis. Orang baik dah. Su'ilah radhiyallahu adakah harus wali memakaikan akan maula, iaitu kanak-kanak anak dia, ayah pakaikan kepada anak dia kerana disapunya atasnya atau tiada? Tak kena pakai dah. Anak tak kena pakai. Nak pakai kena pakai orang besar-besar saja. Maka dia jawab harus wali itu memakaikan maulanya khauf, kemudian disapunya ia atasnya. Maula tu tolong sapu, ayah ni tolong sapu. Orang yang jaga budak ni tadi, supaya budak ni mak bapak mati, maka dia duduk pada saudara ataupun orang lain, maka orang tu tolong sapukan dengan budak tu pakai mauzah ni. Boleh. Habis. Su'ilah radhiyallahu jikalau seorang memakai khauf najis aini, dia ni pakai benda ni, kulit ni tadi, dia pakai dengan kulit najis. Buat daripada kulit siapa? Kulit najis. Mana kulit najis? Kulit babi, kulit anjing, kulit biawak yang tak disamak lagi. Kulit apa? Kalau kulit kambing sekalipun, kambing mati. Dengan tak disembelih, lepas tu kita tak samak, maka tak boleh pakai juga. Najis lagi orang panggil. Maka ni orang ni
dia beli, lepas tu tahu kata dia barang ni tadi buat daripada najis. Kulit daripada najis, maka dia pakai. Maka disucinya ain, maka disucinya iaitu dengan dia samak, padahal ia memakaikan dia pakai. Atau tiada dapat berturut-turut dia buat berjalan atasnya, maka dibaikkan dia hingga dapat berturut-turut buat berjalan atasnya, adakah memada atau tiada. Bila kita pakai mauza ni orang panggil kita ni pakai dengan najis. Najis ni dia kena samak. Orang panggil kena samak. Dengan samak apa benda? Samak ni dia kena benda yang kesat. Supaya kulit dia kena ambil kapur, lumur dia kapur, lumur di kulit tu sampai kering, lepas tu soyak kulit yang ada cemar-cemar daging dan lemak dan sebagainya, maka kulit tu tadi kita boleh pakai. Kulit biawak ke, kulit gapur ke, boleh pakai. Kita boleh ambil guna. Lepas tu dia kata sini, kita ni tak ada nak samak gitu, tapi kita contoh kata dengan perjalanan. Mana bawah ni ada taik burung pati. Dengan kita lalu situ bermakna menyamak dah. Dengan kita lalu dengan garis, lalu situ kita punya kaum ni tadi berlomok dengan garis, berlomok dengan kapur, berlomok dengan taik burung pati, di antara barang alat yang boleh menyamakkan kulit. Maka dengan sebab tu kulit yang ni kita lama-lama dia kering, lepas tu dia jadi bersih. Dengan sebab kita samak tadi. Boleh ke tak kita ambil ni tadi dengan kita berjalan tadi memada atau tiada? Maka dia jawab, zahir kalam ulama, ketiadaan dibilang dengan khauf yang dengan memakai khauf yang najis. Tak ambil kira situ kalau najis lah. Atau yang tiada dapat berturut jalan dengan dia, maka tiada boleh disapunya atasnya. Cerak ni taik pati kita lalu atas tu. Lepas tu kita belah lain tu, kita kata sama dah. Tak jadi lagu tu. Tak memada dengan lagu tu pada masalah ni tadi. Su'ilah radhiyallahu daripada kata mereka dikatakan masanya sehari semalam bagi orang mukim, atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Daripada hadasnya ia itu segala hadas, hingga jikalau ia tidur masa yang panjang seperti sebulan, umpama dihisapkan masanya itu dengan akhir tidurnya atau tiada. Masalah yang berlaku iaitu pada orang mukim. Orang mukim ni kita ni, orang tempatan. Orang tempatan ni dalam fiqahnya kita boleh pakai sehari semalam. Bila kita ambil air semayang, kita basuh kaki, kita pakai. Pakai. Bila kita pakai, nak kira sehari semalam tu bila kita batal air semayang. Kita ketuk, kita pergi orang tino, ataupun kita yang perkara-perkara yang membatalkan air semayang. Bila batal, mula situlah kira. Kalau contoh kata kita pakai tadi zuhur, tapi kita batal asar, maka kira di asar ni sampai asar esok. Lepas asar tu kena pecat. Lepas tu ambil semayang kena sapu kaki semula. Itu bagi orang kita duduk di rumah ni. Orang panggil orang mukim. Bagi orang musafir, dia ni pergi musafir. Musafir ni lagu mana? Dia kena keluar daripada kampung. Ni kampung pantai timur. Bila keluar daripada pantai timur, masuk kepada apa? Tebing, contoh kata kek tebing dah. Maka di sana kita boleh sembahyang jamak dah. Kita nak pergi mana? Pada tempat yang jauh 2 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah. Riwayat kata lebih kurang dalam 74 kilo. Setengah kata 96 kilo. Kilometer tu. Pergi tubik tu. Maka boleh jamak kasar semayang sana. Lepas tu kalau kita ulu kelik pula, kita jangan sampai masuk kepada kek kita, patah timur, jangan masuk. Kita belak semayang di Belukar Bayah tu. Kita masuk dah ni. Masuk kelik mari dah. Waktu zuhur lagi, tak masuk asar lagi. Tapi kita ni letih dah. Bermakna kata kita ni nak kelik ni, tadi kalau cedera, asar, galik sampai ngorek, tak khabar tidur ni. Maka kita beradu di Belukar Bayah, kita semayang zuhur, semayang asar. Jamak 2 tu, qasar dan jamak. Maka kita masuk pada patah timur, kita tidur. Tidur. Orang semayang zuhur sudah ada, kita lewat zuhur Kita semayang zuhur, lepas tu semayang asar, qasar, jamak. Masuk pada rumah kita, kita tidur. Zuhur semayang dah, asar pun kita semayang dah. Maka lajak sampai kepada ngorek, kita khabar, kita semayang ngorek. Boleh.
Dengan mana kita jangan masuk kampung lagi. Kalau kita masuk kepada kampung kita, masuk. Tadi Zuhur tadi, mana-mana kita tak sembahyang. Asar pun kita tak sembahyang lagi. Masuk kepada kita punya kampung halaman kita. Maka kita kena sembahyang apa? Zuhur kita sembahyang, asar tadi pun kita kena sembahyang. Tu. Lepas tu bagi orang yang musafir dia boleh 3 hari. Begitulah juga ambil air sembahyang, batal air sembahyang, maka kira dibatal tu. Bagi orang ni pula masalah yang ketiga, iaitu orang yang tidur. Contoh kata, kalau tidur tu dengan perbuatan sendiri. Contoh orang-orang apa? Makan daun ketung. Makan daun ketung, tidur. Tidur. Dia ni apa? Tadi dia ambil sembahyang, dia pakai khauf. Lepas tu dia makan daun ketung. Tidur. Makan butir. Tidur. Alik tidur. Tidur tu masa yang panjang. Contoh kata sebulan, tak khabar-khabar lagi. Lepas tu lagu mana masalah dia pakai khauf ni? Dia tanggung dosa dan sebagainya, tak sah air wuduk dia dan sebagainya. Maka dia jawab di sini, permulaan masa itu pada yang tidur daripada awal tidur dia situlah kiranya, dan pada hadas yang berturut-turut, iaitu dihisap bagi akhir dia berhadas tu. Dia kecing, dia berak situ. Dan lagi jawabnya, jika adalah sebabnya itu pada tidur, maka makna dihisapkan daripada awal tidur. Dan jika ada ia daripada bukan ikhtiar, bukan ikhtiar dia, dihisapkan dengan akhir kecing, berak, nak berak dan sebagainya. Kita pun nak sekat berak tak leh, tu bukan ikhtiar kita, mari sakit perut nak berak, maka kira dia berak tu lah. Su'ila ridwanhu, adakah dihisapkan masa atasnya jika kedatangan umpama gila dan pitai dan masanya atau tiada. Orang pakai khauf lepas tu pitai. Orang gila pakai khauf lepas tu jadi gila. Maka dalam ketika dia pakai tadi tu, gila dan khauf tadi tu ambil dikira tak? Maka dia jawab tiada dihisapkan zaman gila. Dia gila tadi tu ada ambil kira, dan a'ma iaitu orang pitai, maka tiada ada murtad. Adapun masalah orang murtad, maka semua amalan dia dikira ketika dia murtad tu. Apa saja yang dia buat ketika murtad diambil kira dalam Islam. Kena ambil kira. Maka kalau ketika tu dia pakai, dia murtad, maka pakai khauf tadi tu menyebabkan dia ni batal. Batal dia punya pakaian dia tu tadi. Mana kata pakaian khauf dia yang dia pakai tadi tu diambil kira, bermakna kata dikira boleh pakai waktu ketika dia dalam keadaan dia murtad tu tadi. Far'un sikit lagi Maka yang wajib pada menyapu mauzah itu disapu pihak atas. Seperti ni sapu pihak cara, baru dia nak ajar. Patutnya ajar di depan tu tapi dia banyak masalah dulu. Maka yang wajib disapu pada mauzah itu disapu pada pihak atas, pada tempat wuduk ni. Tempat wuduk di atas ni, kalau kaki kita ni tempat wuduk ni semua ni lah sampai kepada mata kaki tu mata kaki kita tu, mata kaki. Sampai sinilah kita bersapu. Situ. Pada tempat wuduk, pada zohir mauzah ni, zohir mauzah di sini, luar ni kita sapu sini. Dengan titikkan sedikit air yang dihantarkan atas dua mauzah, memadakah? Jika tiada, ditariknya seperti menyapu kepala, dan sunat digosok sapu dengan anak jari. Kalau kita ambil air semayang, kita basuh kaki kita ni tadi, setengah orang jari dia rapat. Bila jari rapat, dia kena celah-celahkan jari. Jari kita tu kalau tak celah, maka takut celah-celah jari tak kena air, maka wuduk kita tak sah. Adakah dalam masalah khauf ni tadi kita kena lai super tu juga, kena sapu tu tadi, titik air sini kita kena sapu lagu tu juga ke? Masalahnya dia royak sini dua mauzah memada dan tiada ditarik sapu kepada kepala, dan sunat digosok-gosok. Itu masalah sini. Dia tak suka dengan masalah kita basuh kaki. Kaki itu tadi kita kena lai pada masalah celah-celah dan sebagainya. Mauzah ni sapu di atas pada anggota zohir ni cuk beribun. Situ masalah satunya. Lepas tu dia kata lagi,
Dan digosok-gosok. Ni kita sapu dengan tangan kita, gosok ni tadi kan, dengan anak jarinya. Far'un, maka yang membatalkan itu kedatangan junub. Orang berjunub kena pecah dah. Dia pakai mauza, lepas tu dia berjunub, bersetubuh dengan bini, maka batal. Bila batal dia punya pakai mauza, dia kena mandi kan? Mandi. Lepas tu mandi, nak mandi dengan mauza juga tak boleh dah lah, kena pecah mauza ni, basuh kaki tu tadi. Junub dalam masanya, dan habis masanya sehari semalam bagi orang yang duk mungkib, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dengan tanggal daripada kakinya atau pasik. Pasik dengan makna kata mauza ni dia kena syarat. Syaratnya apa? Kita jangan ada carik. Mauza ni ada carik, nampak kita punya kaki kita nampak, maka mauza ni tak boleh pakai. Sebab itulah dalam masalah stokin ni dia apa? Dia boleh nampak, kalau kita kelebek sikit nampak urat kaki kita, kulit kaki kita tu ada. Maka dengan kita nak pakai mauza, kita jadikan stokin ni sebagai mauza, kita ambil semayang sapu atas ni tak boleh. Sebab orang panggil stokin ni tadi dia nampak rupa, warna kulit kita ni nampak. Sebab dalam hukum yang asal, iaitu mauza, bila kita ada carik dan sebagainya, nampak kulit kita tu tadi tak boleh. Adapun nampak ni atas, kaki kita halus, lubang mauza ni besar, kaki kita halus, maka kita nampak lihat tu, nampak kaki kita tu. Tak apa daripada bawah tak boleh. Bawah ada carik tak boleh, tepi ni boleh carik tak boleh. Jadi stokin tak boleh buat mauza. Stokin tak boleh buat mauza, melainkan cerak je. Stokin tu dia laik berdoa sampai tak nampak kulit kaki. Tak apa. Habis. Dan nyata tempat yang wajib menutup dia, atau kedatangan najis yang tiada dapat dibasuh. Kena tarik melekat situ. Kalau kita gonyo-gonyo pun binasa kulit mauza kita ni. Maka dengan lagu tu kita kena pecah. Pecah, basuh kaki kita, baru kita boleh semayang. Kena pecah mauza ni, tak ambil dikira lah, tak boleh pakai dah mauza ni. Habis, lagi nak habis dah. Far'un, maka jika batal yang memakai mauza dengan perkara yang tersebut tu, jika ada yang dalam tuhurnya, wajib basuh kakinya, 2 kakinya, dan harus disemayang dengan sekehendaknya. Lepas pada tak boleh pakai dan mauza ni pecah dah, kita kena basuh kaki kita. Lepas tu nak semayang lah, nak beramal lah, kok banyak mana dia kata. Lepas tu minggu depan kita akan masuk pada bab ghusl, pada menyatakan mandi pula. Mudah-mudahan minggu depan dah. Wallahu a'lam. Najak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.